Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, jadi hari ini kita akan sambung bab 5 pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah. Okay, 5.2 perluasan kuasa dinasti Brooke di Sarawak. Okay, okay. 5.2, okay, perluasan kuasa dinasti Brooke. Okay, orang putih tu nama dia Brooke. Okay, di Sarawak. Okay, perluasan kuasa barat di Sarawak dilakukan oleh pihak persendirian sendiri. Okay, satu orang je. Bukan satu negara tapi satu orang putih nama James Brooke. Okay, James. Okay, James. Okay. Sarawak kaya dengan sagu, antimoni dan emas. Okay, Brooke. Okay, kita Brooke menggunakan banyak cara strategi untuk meluaskan kuasa. Okay, alasan dia perpecahan politik dan pelanunan. Nah, ni orang jahat di laut. Orang jahat di laut. Okay. Okay. Sarawak, waktu kedatangan James Brooke. Okay. Kawasan Sungai Sarawak merupakan kawasan ekonomi yang penting. Sultan Brunei menghantar Pangeran Indra Mahkota iaitu pembesar Brunei untuk menguasai ekonomi. So pada tahun 1820, masyarakat Melayu bertumpu di lidah tanah sekitar Sungai Sarawak yang menjadi pusat perdagangan dan pentadbiran. Okay. Sungai ini Sarawak sesuai kerana mampu mengawal perdagangan sungai dan kawasan-kawasan pedalaman, kawasan-kawasan kampung. Okay. Lepas tu, individu yang terlibat dalam politik dan pemerintahan di Sarawak pada tahun 1830 sampai 1840, iaitu pertama Sultan Omar Ali Saifuddin II iaitu Sultan Brunei. Okay, dia mentadbir wilayah Sarawak pada tahun 1827. Dia mahu mengawal aktiviti perdagangan Sarawak. Pangeran Indra Mahkota membuat pusat pentadbiran di Kuching. Okay. Dan menjadikan pergaduhan dengan pembesar tempatan. Okay. Sebab cukai yang tinggi dan tenaga yang banyak. Okay. Okay. Penentangan dipimpin oleh Datu Patinggi Ali dan membebaskan Sarawak. Okay. Seterusnya, Pangeran Raja Muda Hashim. Okay. Dia dihantar oleh Sultan Brunei untuk menyelesaikan masalah Sarawak. Dia merupakan bapa saudara Sultan. Okay. Dia berusaha untuk pujuk Patinggi Ali
dan pembesar Melayu. Tetapi gagal, tak boleh. Nak pujuk-pujuk tak boleh. Jadi dia minta bantuan dari James Brooke. Okey. Okey, seterusnya James Brooke pula dia mencari peluang untuk mendapatkan Sarawak. So dia menjalankan pengembaraan di Sarawak dan Singapura dengan kapalnya nama Royalist dan mendapat sokongan British melalui Angkatan Tentera Laut. Okey, lepas tu dia pun terima pelawaan Pangeran Raja Muda Hashim untuk menyelesaikan masalah di Sarawak. Okay. Dan meletakkan syarat-syarat pangeran mesti beri Sarawak kepadanya. Okay, jadi inilah peluang dia untuk mendapatkan Sarawak sebab Sultan tu minta tolong. So dia kata boleh tolong tapi mesti bagi Sarawak pada dia. Okay. Lepas tu Datuk Patinggi Ali, okay, pembesar Sarawak. Dia melakukan penentangan terhadap pentadbiran Brunei pada tahun 1836. Dia menentang tindakan Sultan Brunei yang menjejaskan masyarakat, okay, dan bersetuju untuk berunding dengan James Brooke dan menamatkan penentangan terhadap Brunei. Okay, Brunei. Okay. James Brooke pula mendapatkan kuasa pemerintahan. Okay, macam mana? Pertama, melalui rundingan atau perbincangan. Okay. James Brooke berunding dengan Raja Muda Hashim apabila disuruh menyelesaikan masalah di Sarawak. Okay, Pangeran Raja Muda Hashim memberikan Sarawak kepada James Brooke. Okay, dilakukan dua kali sebelum James Brooke terima. Okay. Lepas tu ugutan. Okay, dia ugut. Okay, ugutan. Dilaksanakan oleh James Brooke sebanyak 2 kali kepada Pangeran Raja Muda Hashim dan Sultan Ali Saifuddin. Pangeran Raja Muda Hashim cuba dan tak setuju dengan rundingan yang dilakukan sebelumnya. James Brooke ugut dan bersedia untuk serang, okay, untuk lawan kedudukan Pangeran Raja Muda di Kuching. Okay. Lepas tu sudah paksa-paksa setuju untuk bagi Sarawak. Okay. Untuk Sultan Omar pula, James Brooke datang ke Brunei bersama-sama dengan Laut British. Kehadirannya untuk sahkan penyerahan Sarawak. Okay, Sultan pun setuju. Okay, lepas tu nombor 3, perjanjian. Ada 2 perjanjian yang penting yang berlaku iaitu pada tahun 1841 dan 1842. Okay, perjanjian 1841, James Brooke dengan Pangeran Raja Muda Hashim. 1842, James Brooke dengan Sultan Brunei. Okay. Pada perjanjian 1841, James Brooke memerintah Sarawak dan menguasai hasilnya. Okay, James Brooke mesti menghormati dan memelihara undang-undang dan adat Melayu. Okay, itu
dia punya perjanjian. Okey, bawah dia perjanjian 1842, Sultan Brunei menyerahkan Sarawak dari kawasan Tanjung Datu ke Sungai Samarahan. Semua hasil pendapatan diberikan kepada James Brooke. Lepas tu James Brooke terima lagi duit $2,500. James Brooke mesti beri duit usti kepada Sultan Brunei. Okay, lepas tu tak boleh campur dalam adat dan agama penduduk tempatan. Tak boleh pindah milik tanpa kebenaran Sultan, dan Sultan iktiraf James Brooke sebagai Raja Putih Sarawak. Okay, itu perjanjian dia pada tahun 1842. Okay, lagi banyak. Okay. Okay, nombor 4, ketenteraan. Okay, James Brooke menggunakan ketenteraan untuk mendapatkan kuasa di Sarawak. Okay, ada bantuan ketenteraan dari kapal HMS Dido, iaitu British punya. Okay, HMS Dido digunakan untuk melawan ancaman Lanon yang mengganggu perdagangan dan keselamatan di Sarawak. Okay. Pengukuhan, macam mana dia kuat. Okay, pengukuhan kuasa James Brooke. Okay, lama-lama James Brooke tu jadi kuat di Sarawak. Okay, pertama sebab ada tentera. Okay, dia ada bantuan dari tentera laut British. Lepas tu HMS Dido berjaya menghancurkan kubu kuat orang Iban di Sungai Saribas dan Sungai Krab. Okay, sebab dia ada tentera yang kuat. Okay, nombor 2, dia menentang kebangkitan orang tempatan. Okay, James Brooke anggap orang-orang Sarawak adalah Lanon. Okay, jadi dia guna alasan untuk lawan orang Iban. Okay, dan dapat sokongan dari orang putih. Okay. Lepas tu dia mempengaruhi sokongan sebahagian masyarakat Sarawak. Okay, dan berjaya mendapatkan sokongan masyarakat Sarawak termasuk orang Melayu dan Iban. Okay. Nombor 4, dia mengambil peluang. Apa-apa yang ada pergaduhan, dia ambil peluang untuk licik-licik lah untuk masuk campur. Okay. Contoh, Mukah. Okay. James Brooke sokong Pangeran Matusin yang bergaduh dengan Pangeran Ersad. Lepas tu James Brooke pun dia memecahkan masyarakat Sarawak. Okay. Jadi James Brooke dia mahu menguasai Sarawak, dia memecahkan masyarakat. Okay. Nombor 5, dia menghapuskan tokoh-tokoh Sarawak yang lawan dia. Okay, contoh Sharif Masahur. Dituduh terlibat dengan pakatan untuk singkirkan Brooke dan dibuang di Singapura. Okay, seterusnya Datuk Patinggi Abdul Ghafur bin Abu Ghahab pun dibuang ke Melaka. Okay, jadi mana-mana orang Sarawak yang lawan James Brooke
dibuang, buang. Okey. So, nombor 6, pengukuhan pertahanan. Okey, dia buat benteng-benteng. Dia buat tugu-tugu yang dilengkapi dengan meriam. Benteng-benteng. Pagar-pagar ada meriam. Okey, contoh kubu di Sungai Sekerang memerhati pergerakan kaum Iban. Lepas tu ada Ranger Sarawak untuk keamanan dan pertahanan. Okey. Terusnya 7 adalah sokongan keuangan. Okey, dia dapat sokongan duit, dapat bantuan duit dari pemodal Eropah orang putih iaitu Brownies Anglia Budget Counts. Okey, ini ada 7 cara macam mana James Brooke menguatkan kuasa di Sarawak. Pertama, kekuatan tentera. Kedua, melawan ataupun buang orang masyarakat Sarawak yang lawan dia. So ada sokongan dari orang Sarawak sendiri. Keempat, ambil peluang kalau ada. Okay, untuk masuk campur. Okay, nombor 5, buang tokoh Sarawak yang lawan dia. Nombor 6, kuatkan pertahanan di Sarawak. Dan nombor 7, sokongan keuangan. Okey, contoh ini kronologi. Ini macam mana susunan kronologi perluasan kuasa dinasti Brooke. Okey, pertama bermula dia pergi Tanjung Datu ke Sungai Samarahan. Lepas tu tahun 1853 menumpaskan, dia mengalahkan orang Iban di Salias. Lepas tu dia mendapat Sungai Rajang dan kawasannya Oya Muka Tatau Bintulu. Tahun 1883 Cabut berjaya mendapatkan Baram dan keseluruhan lembangan Sungai Baram. 1885 Charles Brooke menguasai kawasan Sungai Terusan. 1890 Charles Brooke memperolehi Limbang dan 1905 memperolehi Lawas Sempadan Sarawak ini. Alright. So itu sahaja macam mana perluasan kuasa Brooke di Sarawak. Okey. Sebenarnya orang Sultan Brunei yang ajak untuk masuk campur dalam pentadbiran Sarawak sebab dia minta bantuan. Jadi pun sukalah, dia pun mahu dan terus menguasai Sarawak. Okey. Melalui perjanjian ni. Okey. Sultan Brunei kata minta tolong, Brooke kata okey tapi mesti beri Sarawak pada dia. Kan? So terpaksa bagi sebab mahu minta tolong. Okey. Lepas tu James Brooke pun terus menguatkan kuasa di Sarawak. Dia buang orang yang lawan dia. So, lepas tu masuk campur. Okay, ambil peluang dan ada bantuan duit dari orang dari Eropah. Okay. Okay. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Macam biasa, cikgu akan bagi nota dalam WhatsApp dan latihan. Jadi salin dan jawab latihan. Okey, itu sahaja. Terima kasih.